boleh Ustaz. Okey. Cukup? Dah nampak? Atau saya besarkan lagi? Kalau boleh besar lagi, besarkan. Okey, baik. Saya cuba. Kalau Ustaz satu-satu macam tu, nampak jelas. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita hari ini akan sama-sama mengi'rab surah Al-Mulk ayat 8. Okay, sebelum tu kita baca ya. Saya baca surah Al-Mulk ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Saya terjemahkan. Takadu tamayyazu minal ghayz. Hampir meledak kerana marah. Kullama ulqiya fiha fawjun. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, penjaga-penjaga neraka itu bertanya, sa'alahum khazanatuha, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Ini ayat ke-8 ni dia berkisah atau bercakap pasal syurga dan neraka, di mana orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka ya. Ada kaitan dengan ayat sebelum, ayat yang ke-7, takadu tamayyazu minal ghayz, hampir meledak kerana marah. Orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, maka hampir-hampir marah. Siapa di sini hampir meledak kerana marah? Takadu tamayyazu minal ghayz. Neraka ni hampir-hampir marah kerana orang-orang kafir dilempar ke dalamnya. Neraka pun ada sifat seperti sifat makhluk yang lain, dia boleh marah ya. Kerana dia makhluk ciptaan Allah, maka dia hampir-hampir marah kerana banyaknya orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, dia hampir marah. Setiap ada kumpulan, jadi satu kumpulan dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka tersebut merasa hampir meledak saking marahnya ya. Orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka bertanya kepada orang yang dimasukkan ke dalamnya tersebut, adakah alam ya'tikum nadhir? Adakah telah datang kepada kalian semua, wahai orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, seorang yang memberi peringatan di dunia? Nadhir tu pengingat ya. Nadhir. Okey. Itu untuk terjemahan secara ringkas daripada ayat ke-8 tu untuk surah Al-Mulk. Maka kalau kita baca surah Al-Mulk secara betul dengan arti dia, maka kita kadang akan, kalau kita faham, maka orang-orang akan menitiskan air mata. Syekh-syekh di Saudi
atau di mana, di Arab sana bila membaca surah Al-Mulk ni kadang sampai menangis ya dalam solatnya, karena bercerita tentang neraka tersebut, dia mengingatkan akan azab yang sangat pedih. Maka kadang kalau orang faham betul-betul, maka dia akan menitiskan air mata semasa membaca surah yang berkaitan, ayat-ayat yang berkaitan dengan azab atau siksa akhir nanti. Okey. Takadu. Okey ya, kita terus kepada i'rabnya. Takadu. Takadu di sini dalam kitab semua ada ke PDF yang saya share ni? Ada. Kalau tak boleh tengok skrin lah. Kalau tak ada print out daripada PDF ni, boleh tengok dalam skrin ni. Boleh tulis ataupun dengarkan saja boleh. Kalau nak tulis boleh juga. Takadu. Takadu dia fi'il mudhari' nasikh. Fi'il mudhari' nasikh marfu'un. Fi'lun mudhari'un nasikhun marfu'un. Jadi dia fi'il mudhari'. Kenapa mudhari'? Ada diawali dengan ta. Ta di situ menunjukkan mudhari'. Mudhari' itu present ya. Jadi keadaan yang akan datang. Jadi bercerita tentang neraka yang akan datang. Nasikhun. Nasikhun itu apa? Nasikh. Takadu dia termasuk daripada fi'il nasikh. Apa nasikh tu? Akhwat kana. Akhwat kana. Kalau bahasa lain nasikh tu tidak lengkap. Nasikh tu tidak lengkap ya. Maksudnya tidak lengkap apa? Nanti kita akan tengok selepasnya kenapa dia termasuk tidak lengkap. Kalau kita tengok di sini nasikhun marfu'un. Marfu'un. Baris dia hujungnya i'rabnya marfu'. Du, takadu. Ini mudhari'nya. Dhammah. Marfu' tu dhammah. Takadu diakhiri dengan baris dhammah atau marfu'. Takadu mudhari'. Madinya adalah kada. Kada yakadu. Yakadu. Di sini ta kerana untuk menunjukkan apa? Hiya. Ya, hiya. Takadu. Kalau saya berarti akadu. Hampir. Kada yakadu. Takadun. Okey. Takadu. Lepas tu datang selepasnya tamayyazu. Tamayyazu. Tapi sebelum takadu ada lagi tambahan dia, takadu juga termasuk isim takadu. Jadi takadu ni ada dua. Yang pertama fi'il mudhari' nasikh, yang kedua isim takadu. Isim takadu tu apa? Dhamirun mustatirun. Takdiru hiya. Ada di sini ada dalam takadu ni ada dhamir. Ada dhamir yang tersembunyi, yaitu hiya. Dhamirnya hiya, ya. Dhamir hiya. Dhamir hiya. Ya, di sini. Mustatir. Dhamir hiya. Mustatirun ya. Dhamir hiya mustatir. Di sini ada hiya. Hiya mustatir untuk mana? Untuk takadu. Menunjukkan untuk takadu di sini. Takadu hiya. Dalam takadu ni ada hiya. Maka dhamir tersebut dia sebagai isim takadu. Maka di sinilah nampak. Kalau kita bincang fi'il, jumlah fi'liyah, maka ada fi'il, ada fa'il. Ya, fi'il, fa'il. Itu dinamakan jumlah ismiyah. Tapi bila ada takadu, fi'il nasikh, nasikh di sini, nasikh, maka nasikh dia tak perlu ada fa'il, tak perlu ada pelaku. Ya, fi'il nasikh yaitu fi'il yang tidak memerlukan fa'il.
Itulah dinamakan fi'il yang tidak lengkap. Nasih tersebut artinya tidak lengkap. Nasih itu tidak lengkap. Mana yang tidak lengkap? Dia tidak ada fa'il. Tidak ada fa'il, tapi yang ada apa? Takadu adanya adalah isim saja. Isim takadu. Isim dan juga khobar. Nanti kita akan cari khobarnya mana. Khobarnya dia di sini khobar takadu. Khobar takadu di sini. Khobar takadu atau khobar takadu. Maka dinamakanlah jumlah di sini adalah jumlah ismiyah. Takadu tamayyazu. Takadu tamayyazu. Takadu tamayyazu adalah jumlah ismiyah. Walaupun takadu ini dia fi'il. Kada yakadu hampir artinya. Ya. Tapi dia termasuk apa? Kana yakunu. Apa itu? Akhwat kana. Akhwat kana. Kumpulan daripada kana. Okey. Ustaz, tanya satu lagi. Ulang tak perasan tadi. Isim takadu tu mana? Isim takadu ni. Ustaz, Isim takadu hiya. Hiya. Tersembunyi dalam takadu. Tersembunyi dalam takadu. Di sini saya tandakan. Nampak ya tanda merah ni? Ya. Okey. Oh, isim dia hiya ni lah. Isim dia dalam takadu. Takadu ni dia ada hiya. Maka dia di sini ada isim. Takadu adalah fi'il nasih. Fi'il nasih ini dia perlukan apa? Fi'il nasih ini dia perlukan isim dan khobar, bukan fa'il ataupun maf'ul. Okey, boleh? Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Ya. Okey, tamayyazu. Apa tamayyazu? meledak. Meledak. Mayyaza yumayyizu. Mayyaza, tamayyaza ya tamayyazu atau apa ni? Tamayyaza. Apa asalnya? Ini fi'il mudhari' marfu'. Tamayyazu. Tamayyazu fi'il mudhari' marfu'. Mayyaza, ya mayyazu, tamayyazu. Apa asalnya? Mayyaza tamayyazu. Mayyaza atau Kalau wazan fa'ala, yufa'ilu kan Ustaz? ya, fa'ala yufa'ilu mayyaza yumayyizu mayyaza, tapi di sini mayyaza ya mayyazu. Mayyaza, ya mayyazu. Ini berapa efeknya? Sifat berapa tu? 7. Nama mayyazu. Pak huruf ni, Fa'ala yufa'ilu. Artinya apa? Mayyaza ni artinya membezakan, memecah belah, terpecah belah. Bukan sifat 9, Ustaz. Sifat berapa ni? Tafa'ala 9. Bukan dia. Fa'ala. Sifat 3. ya tafa'. Ya, betul.
Sifat 3. Mayyaza. Ya kot. Nah, Sifat 3 yang tamayyaz. Fa'ala. fa'ala yufa'ilu, ya. Dia sifirnya fa'ala yufa'ilu, tapi dalam bentuk yang ini dia mayyaza ya mayyazu. Nah, jadi kadang ada perbezaan sedikit dalam mudhari'nya. Apa arti daripada mayyaza ya mayyazu? Artinya di sini meledak, pecah, tayar pecah. Jadi kalau Itu boleh. Ustaz, mumayyiz tu dari sini Mumayyiz tu artinya di sini daripada kalimat ni. Mumayyiz artinya mumayyiz itu apa? Dia boleh membezakan. Ya. Apa istilah mumayyiz itu dalam apa tu? Istilah mumayyiz. Okey, tamayyaza. Tamayyazu fi'il mudhari' marfu'. Ini marfu' nampak di sini, marfu' dia dhammah di belakangnya. Tamayyazu ada fa'il juga dalamnya, tapi dia mustatir. Dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Masih hiya juga. Fa'ilnya tamayyazu, fa'ilnya hiya. Neraka. An-nar. Tamayyazun naru. Tamayyazu dia adalah jumlah. Kerana apa dinamakan jumlah? Tamayyazu ini adalah jumlah. Tamayyazu dia adalah jumlah. Jumlah ni maksudnya ayat lengkap. Ayat lengkap, ya. Jumlah tu ayat Ada fi'il, lengkap. ada fa'il. Apa nama? Ayat lengkap di sini. Apa nama kita kalau ayat lengkap? Mufridah. Mufidah. Mufidah. Tamayyazu dia jumlah lengkap kerana ada apa? Ada fi'il dan juga ada fa'il. Dan wal jumlah fi mahallin nasab, dan jumlah bila dalam keadaan nasab dalam berbaris atas tamayyaza. Kalau dia tamayyaza maka dia adalah khobar takadu. Kalau dia berbaris atas tamayyaza, maka dia menjadi khobar takadu. Khobar takadu. Itu. Jumlahnya. Takadu tu saudara kana tu kan? Saudara-saudara daripada kana. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya dan familinya itu kana yakunu, apalagi kada yakadu. Kana yakunu, kada yakadu. Bata yabitu. Jadi akhwat kana ini biasa menunjukkan masa, maka dinamakanlah dia fi'il nasih. Takadu ini menunjukkan masa, jadi masa itu hampir, masa di mana neraka itu hampir meledak, masa di mana neraka hampir marah, gitu ya. Kana pun sama, kana yakunu, ya. Kada yakadu. Ada berapa tuh akhwat kana wa akhwatuha? Ada berapa yang kita tahu kana tuh?
Kita dah belajar semua tu. Kana Ada 6. ada 6. Termasuk daripada kana tersebut 7 ya. Kana, akhwat kana kalau kita tengok dalam kitab 121. Tu boleh kita tengok. Kerana naskah. Kana wa akhwatuha. Nawasih di situ ya. Nawasih dinamakan kumpulan nawasih 121. Kana wa akhwatuha. Di sini ada 13. Tapi yang famous dia ada 7 saja. Kana, asbaha, amsa semua menunjukkan masa ya. Adha, dhalla, bata, soro. Kada di sini tak ada. Dalam kitab kada tak ada. Berarti tambahan lagi lah. Kalau kita nak tambahkan jadi 14 di situ. Fi'il nasah ni dia boleh tasrif mati mutorik ya. Dia boleh tasrif. Boleh. Dia termasuk fi'il yang bukan jamid. Ya, fi'il apa tu? Fi'il apa lawan daripada fi'il bukan jamid apa? Fi'il maklum. Okey. Jadi rumusan untuk fi'il nasih itu adalah fi'il nasih tersebut, fi'il nawasih kana wa akhwatuha fi'il campur isim. Dia termasuk kumpulan jumlah ismiyah walaupun dimulai dengan fi'il. Jumlah ismiyah. Fi'il nasih, isim kana, khobar kana. Isim yang pertama isim yang kedua adalah khobar. Kena ingat adik-beradik dia. Ya. Jadi ada 2 di situ. Kada yakadu. Nasih dengan nasah tu sama ke nasah? Nasih dengan nasah mansuh. Okey. Nasih ni bahasa Arab ya, daripada bahasa Arab. Dia term atau istilah atau kaedah. Dia ada di mana-mana ilmu. Di sini kita nampak dalam ilmu apa? I'rabul Quran atau ilmu nahwu syarab. Ada istilah nasih juga, fi'il nasih. Dalam Al-Quran ada, ilmu Al-Quran ada menyatakan nasih mansuh. Ayat yang nasih, ayat yang menghapuskan. Artinya apa? Ayat yang telah dihapus dengan atau syariat yang terbaru. Mansuh itu ayat yang terhapus. Itu ada istilah-istilahnya. Kalau merujuk kepada Al-Quran maka istilah nasih mansuh yaitu ayat yang nasih itu ayat yang menghapus, mansuh itu ayat yang terhapus. Apa? Maksudnya di situ adalah syariatnya. Okey? Boleh? Jadi Ustaz Nun alif sin kha ni kita baca nasih. Kita baca panjang nasih. Nasih bukan nasah lah ni. Nasih. Bahasa Melayu orang senang nak sebut nasah macam tu. Kalau dimelayukan nasah. Apa bezanya? Bezanya adalah penggunaan kita, penggunaan orang-orang kita saja. Ayat mana ayat nasah ni? Dia nak senang saja untuk menggunakan istilah tersebut. Sebab kalau Google Ustaz, kalau Google dia tulis bumi, dia tulis nasah. Sekejap tulis nasih. Jadi sama Sama. Melayu darat je.
Lidah kita kadang susah nak panjang tu. Kita sebut nasah saja macam tu ya. Nasihun, mansukhun, asalnya macam tu. Kalau Al-Quran ada istilah nasihun, mansukhun. Tu ayat yang berkaitan ya. Kalau dalam nahu atau dalam ilmu i'rabul Quran ni nasikh saja, fi'il nasikh. Fi'lun nasikhun. Jamaknya nawasih yang ada dalam kitab Ustaz Rusdi itu dijamakkan. Nasikhin itu satu, kalau jamaknya nawasih. Okey, boleh? Okey, Ya. boleh min. Min haraf jar, sambung min haraf jar. Kita dah maklum semua haraf jar. Al-ghaid isim majrur. Isim majrur. Majrur itu kasrah ghaidi. Ghaidi ya. Minal ghaidi itu majrur. Wa syibhul jumlah fi mahalli nasab ala tamyiz. Jadi syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu mana? Seumpama jumlah. Syibhul jumlah. Syibhun itu seumpama jumlah fi mahalli nasab dalam keadaan nasab adalah alat tamyiz. Tamyiz itu adalah apa tamyiz? Pengecualian. Mumayyiz, istimewa boleh juga. Okey, boleh? Minal ghaid. Okey, kalau tak ada soalan, minal ghaid kita sambung. Kullama. Kullama itu satu jumlah ya. Jadi takadu tamayyazu minal ghaid, dia adalah satu jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah yang terdiri daripada fi'il nasih, takadu, dan juga isim takadu. Tamayyazu adalah khabar takadu. Haraf apa minal ghaid dia adalah tamyiz. Atau apa syibhul jumlah di sini atau hal. Kalau kita ingatkan di situ hal keadaan ya. Ziyadah tambah keterangan di situ. Keterangan tamayyazu minal ghaid ya. Okey, kita sambung jumlah yang kedua, kullama zarf zaman. Kullama adalah zarf zaman syarat. Zarfun zamanun syartiyun. Ada ya di belakang nih. Kalau kita baca betul-betul, zarfun zamanun syartiyun mabniyun ala sukun fi mahalli nasabin. Zarfun zamanun, zarf zaman, dan juga dia syarat. Syarat mabni yang tetap barisnya. Barisnya mabniyun ala sukun. Barisnya tetap ala sukun. Mana sukun dia? Bukan mim tapi alifnya di sini ya, alif. Kita jangan tengok yang mim karena lepas mim ada alif. Maka mabni ala sukun, sukun dia adalah alif, dia tak ada baris. Ala sukun fi mahalli nasabin. Fi mahalli nasab, dalam keadaan nasab. Ustaz, kullama tu haruf syarat. Haraf syarat. Haruf syarat. Ya, haraf syarat. Zarf zaman. Zaraf syarat.
Isim zorof. Isim syarat ya. Zorof ni isim ya, isim syarat. Jadi ada syarat. Zorof zaman syarat. Isim zorof zaman syarat. Isim. Syarat. Ada sukun. Kita sebut zarfu zaman tu zarfu zamani. Zarfu zamanin. Zarfu Syartiyun. Syartiyun mabniun ala al-fath. ala sukun. Ala sukun. Sukun ni sukun lah. Ala sukuni. Ala sukuni. Hmm. Ala sukuni fi mahalli Fi mahalli nasobin. nasobi. Mari nasbin. Atau nasbin. Ada dua, nasob atau nasbin. Kejap. Zorof zaman syarti. Kalau dia dah ada syarat-syarat itu, mana akan kita jumpa nanti jawab syarat. Nah, bila ada syarat, maka akan ada jawabnya. Syarat. Jadi di sini syaratnya, ada syaratnya ya. Isim syarat. Kenapa marahnya seseorang? Syaratnya apa? Di sini pun sama. Kenapa neraka itu marah? Syaratnya apa? Tak mungkin neraka tiba-tiba marah. Maka syaratnya apa di sini? Maka kita akan nampak kenapa neraka tersebut hampir meledak kerana marah. Saking marahnya dia nak meledak. Nah, inilah kullama. Syaratnya setiap kali. Kullama ni setiap kali. Ulkiya. Ulkiya itu apa? Ulkiya artinya dilemparkan. Al-qayulki ini artinya memberi, tapi memberi secara membalinglah, dibaling macam tu. Al-qayulki. Fi'il madhi. Di sini fi'il madhi berarti dia asalnya al-qayulki. Di sini dia dah menjadi tambahan ulki ya. Fi'il madhi ulkiya. Fi'il madhi mabniyun lil majhul. Di sini majhul ya makku ya. Ulki. Dia madhi majhul. Al-qayulki madhinya ulki. Al-qadu iyaka ataupun alif maksurah? Alif maksurah. Di sini dihidupkan ya, ulkiya. Yulqi. Alqa yulqi. Tapi di sini mati majhul Ustaz kan? Ya, mati majhul. Jadi sifir yang bentuk yang ke-11. Al-qayulki ini apa? Sifir apa? Satu apa? Fa'ala yuf'ilu. Satu B. Fa'ala yaf'ilu. Al-qa tu ada alif lam tu. Bukan sifir dua. Bukan. Sebab dia huruf dia lam. Sifir dua lah. Bukan aku, satu. Sifir satu. Satu. Kita pakai lako. Lako. Alif di situ huruf asli situ ya. Hamzah. Hamzah. Fa'ala yaf'ilu al-qayulqi. Budaya bertukar. Hamzah huruf asli. Jadi sifir satu. Al-qa yulqi. Mudhari'nya apa, majhulnya adalah ulqi. Ulqi dengan apa tu, Rama Taromat Isroma itu sama ke Ustaz?
Yang mana? Mata romaita is romaita. Wama romaita, sama. Istilahnya alqa ini dilemparkan, dibaling ke neraka. Romaita itu apa? Di situ menipu daya. Romaita itu Roma yarmi. Roma di situ artinya menipu daya. Wama romaita is romaita. Untuk penggunaan sama saja, Roma yarmi, alqa yulki. Jadi ada sesuatu yang dilemparkan. Kalau Roma di situ melemparkan fitnah. Kalau alqa di sini melemparkan sesuatu, orang di situ yang dilemparkan di situ. Ada objek dia. Kalau Roma itu jadi tak ada benda yang dilempar, tak ada yang kecuali fitnah. Dia melempar fitnah atau melempar mengadu di situ. Romaita it romaita walakinallaha roma. Istilahnya sama, melempar fitnah, melempar tipu daya. Tapi yang satu dia percakapannya, ini perbuatan ada benda yang dilemparkan. Kenapa majhul? Karena ada yang membaling. Siapa yang melemparkan ke neraka? Siapa? Dilemparkan. Siapa yang dilemparkan? Siapa yang melemparkan? Di sini kan ada pelaku, tapi pelakunya tak nampak. Itu maka dinamakan majhul. Dimulai dengan di situ ya, ada maka di situ majhul. Majhul. Roma yarmi. Sama, alqa yulki, ada alif maksurah di belakangnya, Roma yarmi. Ulkiya dia termasuk juga fi'il syarat. Karena dimulai dengan isim syarat, maka isim saja tak cukup. Kena ada perbuatan untuk menjadi syarat tersebut. Fi'il syarat mabniun alal fathi. Fi'il syarat, fi'lus syarti. Jadi fi'il syarat. Apa yang dilakukan tersebut, syaratnya apa? Kenapa marah? Apa yang menyebabkan marah? Apa syaratnya? Atau ada di sini. Syaratnya adalah fi'il syaratnya apa? Dilemparkan. Mabniun alal fath. Dia tetap berbaris atas. Mabni. Fathah itu fathah. Fathah itu fathah. Fathah itu atas. Dalam urqa tu fathahnya urqa. Ya. Ya. Ya, makku. Itu yang ya dari atas tu. Dari atas. Itu yang dari atas tu. Dari atas. Al-fathi, fathi itu mana? Atas. Fathi itu ulkiya. Ini dibariskan sebut ya lagi. Ya dimasukkan. Betul. Dia sebut ya itulah yang al-fathi tu ya. Al-fathi. Syarat, apalagi yang nak syarat. Jawab. Nanti ada jawab. Di sini maka akan disambung dengan fiha. Ulqiya fiha, dilemparkan, dicampakkan ke dalamnya. Fiha. Fi haraf jar, ha dhamir mabniun ala sukun fi mahallil jar. Ha dhamir mabni ala sukun fi mahallil jar. Fiha ini dah biasalah kita sebut, maka saya tak panjangkan di sini. Fiha haraf jar dengan dhamir fi mahallil jar. Oke ya.
Terus kepada faujun. Faujun, apa faujun ni artinya? Sekumpulan. Faujun apa artinya faujun? Sekumpulan saya. Kumpulan. Kumpulan manusia ni lah. Sekumpulan. Kumpulan orang kafir tu. Sekumpulan manusia, sekumpulan orang-orang kafir. Faujun di sini apa? Naibun fa'ilun marfu'un, atau dalam kurung dhammah ya. Faujun dia adalah naib fa'il karena disebut sebelumnya adalah fi'il majhul. Bila ada fi'il majhul, maka ada naib fa'il. Naib. Maka naibnya mana? Naibnya adalah faujun. Ulqiya fiha faujun. Apa yang dilempar, apa yang dibaling adalah fauj. Sekumpulan. Sekumpulan apa di sini maksudnya? Sekumpulan manusia. Manusia. Kalau marfu, faujun tu marfu tu fa'il ataupun naib fa'il. Marfu tu dalam setiap isim maka dia boleh menjadi fa'il kalau dia datang selepas fi'il, ataupun menjadi naib fa'il bila datang selepas fi'il majhul. Wal jumlah fi mahallil jar mudhafun ilaih. Dia menjadi mudhafun ilaih. Jumlah faujun ni menjadi mudhafun ilaih. Dengan fiha. Raha. Dengan ha. Fi tu lain ni ha. Ha faujun. Okey. Mudhafun ilaih. Sa'alahum kullama ulqiya fiha sa'alahum. Faujun dah cukup, sampai faujun pun dah dia menjadi jumlah kullama ulqiya fiha faujun, menjadi jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah kullama, daripada kullama ulqiya fiha faujun, jumlah ismiyah. Maka ditambah lagi sa'alahum khazanatuha. Sa'alahum fi'lun madhi jawabus syarat. Ada syaratnya dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Maka jawabannya apa di sini? Jawabannya adalah sa'alahum. Mereka ditanya. Fi'lun madhi jawabus syarat mabniun alal fath. Di sini sa'alahum menjadi jawab syarat. Jawab syarat kepada fi'il syarat yang sebelum. Fi'il syarat yang di atas tadi ya. Fi'il syarat. Fi'il syarat. Ulqiya. Maka jawabnya apa? Kenapa mereka dilemparkan ke dalam neraka? Maka dijawab di sini, jawabnya adalah sa'alahum khazanatuha. Sa'alahum jawab syarat mabniun alal fathi. Mana fathahnya mana? La, sa'ala. La ya. Hum dhamir mabniun ala sukun. Humnya adalah dhamir fi mahallin nasab maf'ulun bih. Dhamir mabniun ala sukun fi mahallin nasab maf'ulun bih. Sa'ala yas'alu. Bertanya. Hum, mereka, kepada mereka, bertanya kepada mereka. Hum itu mereka. Mereka itu siapa? Orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Faujun. Khazanatu. Fi'il apa nama di sini? Fi'il syarat, fi'il jawab syarat. Hum dhamir
mabniun ala sukun fi mahallin nasab maf'ulun bih. Hum ni dia maf'ulun bih juga atau apa? Objek. Objeknya. Mereka. Maf'ul bih fi Maf'ulun mahli. bih. Fi mahallin nasab. Bila dalam keadaan nasab dia menjadi maf'ulun bih. Tapi karena dia adalah dhamir maka dia mabni. Okey. Khazanatuha. Apa khazanatuha? Khazanatuha. Khazanatu campur ha. Tu. Khazanatu artinya khizanah. Khizanah itu apa? Khizanah itu adalah penjaga. Khizanah itu bahasa Arab artinya juga almari. Khazanah artinya hazanah. Bahasa kita ada ya, bahasa Melayu hazanah. Hazanah apa tuh? Maka hazanah itu artinya menjaga. Ya. Tu. Dan di sini khazanah Tuhan itu 3 huruf ke? 3 perkataan. Khazanah 1. 2. Khazanatu campur ha. Khazanatun. Khazanatun. Khazan. Mudah ilaih. Khazanatu dia sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Ya. Fa'il marfu'. Khazanah dengan ha. Khazanah dengan ha. Khazanatun dengan ha. Ha dhamirun mabniun ala sukun fi mahallil jar wa huwa mudhafun ilaih. Jadi ada 2 isim di sini khazanatun campur ha. Khazanatu ha itu merujuk kepada apa? An-nar. Khazanatun nari, penjaga neraka. Khazanatun nari. Khazanah artinya penjaga, ya. Hazanah. Bahasa Melayu pun ada hazanah. Istilah hazanah ini dah digunakan dalam bahasa Melayu juga. Hazanah, ya. Harta pusaka, hazanah. Almari pun dalam bahasa Arab disebut khizanah. Khi, dia baris bawah khi akan menjadi apa? Isim juga. Lemari penjaga kain. Lemari itu khazanatuha. Jadi khazanatun nari. Fi'il ada isim dan isim. Mudhaf ilaih. Isim campur isim mudhaf ilaih. Isim campur isim menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Di khazanatu tadi fa'ilun untuk fi'il sa'ala kan? Ya. Sa'ala khazanatu nari hum. Jadi susunannya sa'ala khazanatun nari hum. Bertanya penjaga neraka kepada mereka. Jadi hum itu di belakang. Sa'ala khazanatun nari anhum, tentang mereka. Kenapa mereka dimasukkan? Faujun, orang-orang ini kenapa sekumpulannya dimasukkan ke dalam neraka? Dimasukkan bukan baik-baik. Ulkiya, dicampakkan, dibaling, ya. Bukan diletakkan atau diapakan, tapi kenapa mereka ini dicampakkan ke dalam neraka? Maka penjaga pun bertanya-tanya, kenapa awak ni apa buat sampai dibaling ke neraka? Maka di situ ada jawabnya.
Ada jawab syarat. Oke, boleh? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Oke. Disambung. Alam ya'tikum nadhir. Nah, jadi cukup tadi ya. Sa'alahum khazanatu ini dah cukup menjadi jumlah fi'liyah. Ada jumlahnya cukup, jumlah fi'liyah sa'alahum khazanatuha. Nah, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul ya. Sa'alahum ini menjadi jumlah fi'liyah, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Jumlah fi'liyah cukup. Sa'ala mukhazanatuha. Lepas itu datang lagi jumlah selanjutnya. Alam ya'tikum nadhirun. Alam ya'tikum nadhir. Apa artinya? Apakah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia, kepadamu di dunia alam? Alam itu apa dalam bahasa Arab? Alam nashrah, alam tarah. Itu, maka dia adalah soalan. Nah, kalau kita tambahkan alam ya'tikum nadhir, kalau dalam penulisan BM maka kita akan tambahkan tanda soalan. Nah, apa tanda soalan ya? Tanda tanya. Di sini kita belajar pula jazam, majzum. Majzum. Bila ada lam. Bila Okay. ada lam dia tu haruf jazam. Alam, haraf istifham. A tersebut adalah satu ya. Satu haraf sendiri. A, haraf istifham, hamzah dikatakan di sini hamzah ya. Karena dia berbaris hamzah. Kalau tak ada baris maka menjadi alif. Lam, haraf nafi wa jazam. Lam tu haraf nafi. Nafi bahasa Melayu ada ya, nafi. Jazam tu apa? Jazam tu adalah haraf yang memajzumkan fi'il selepasnya. Yang penting kita di sini nak belajar tiga baris ni ialah jazam majzum. Jazam majzum. Jazam. Nanti fi'il mudhari'nya fi'il mudhari' majzum. Betul. Jadi jazam, kenapa disamakan lam tu jazam? Karena lam tugasannya adalah membariskan sukun atau membariskan mati fi'il selepasnya. Alam nasroh, alam taro, alam nasroh. Kita contohkan alam nasroh. Nasroh itu dia menjadi baris mati, an-nasrohu. Jadi alam nasroh karena lam tersebut adalah jazam, membaris matikan fi'il selepasnya. Maka di sini lam menjadi haraf nafi dan jazam. Mana yang dimatikan atau dijazamkan? Ya'ti, ya'tikum. Ya'tikum adalah fi'il mudhari' majzum. Ya'ti fi'il mudhari' majzum. Hadaf harful ilah. Majzumnya mana? Majzumnya adalah dihilangkan haraf ilat. Dengan dihilangkan haraf ilat maka menjadi apa? Ya'tikum. Kalau tak ada haraf ilat maka ya'tikum. Panjang. Sepatutnya di sini ada ya. Selepas ti dia ada ya. Ya haraf ilat. Karena ada lam maka ya tersebut hilang. Ya'tikum menjadi pendek. Kalau tak ada lam ya'tikum. Mat asli ini hilang. Nah, mat asli hilang. Ya, mana mat aslinya? Sebelum kum. Karena ya'ti ini asalnya ata ya'ti. Panjang ya. Ata ya'ti. Datang artinya. Mana majzumnya? Mana majzumnya? Hazaf haraf ilah. Majzumnya adalah hazaf haraf ilah. Hilangnya haraf ilat. Mana?
Ya'ti. Ya'ti itu sepatutnya ada ya panjang di belakang tak. Ya. Di sini ada sepatutnya ada Ya. ya. Alif hamzah ta ya. Ya'ti. Ta ya. Ya. Di sini sepatutnya ada ya, makku. Ya. Ada ya. Ya ada ya. Ada ya. Ya disebut hilang. Ya'tikum dia dipadamkan ya tersebut. Hadaf haraf ilah. Dihazafkan. Ya tu dihazafkan, Jazam dipangkah. ni mati kan? Jazam ni maknanya mati. Jadi di situ ya'tikum tu ya dia mati. Hazaf dia tak sebut mati kan. Hazaf haraf ilah. Hazaf tu jazam lah. Hazaf tu dihilangkan. Ya tu adalah mati. Jadi Hilang. Ada ya tapi ya tu dihilangkan. jazam itu mana ya'ti sampai payah nak nampak sebab itu huruf ilah. Kita kena balik ke asal. Seperti asal lah. Seperti asal ni ata ya'ti. Asalnya ata ya'ti. Ata Sebab dia jazam dia matikan dia tu ya. Hazaf dia tak panggil mati dia. Dia hazafkan, dihilangkan. Dihilangkan terus kerana tak ada faedah di situ. Hazaf ke huzuf? Hazaf. Hazfu. Hazfu harful illati. Hazfu harful illati. Okey, boleh? Kum. Selepasnya ya'tikum. Dhamirun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasabin maf'ulun bihi. Kum ni adalah dhamirun mabni. Kum mabni. Tak boleh dia menjadi baris lain selain mabni. Ala sukun, diakhiri dengan sukun. Ya, ada baris mati di sini. Fi mahallin nasab, bila dalam keadaan nasab. Tadi Ustaz. Ya. Ya'ti tu sepatutnya ya'ti je lah, tak hukum pun tak apalah, dia jadi fi'il mudhari' majzum ni. Ya'ti. Tapi ya'ti di situ lah. Hukum ni dia terlibat juga mudhari' majzum. Tak ada. Dah ada lain cerita. Ya'ti je lah kan? Ya'ti saja. Yang majzum tu ya'ti je. Yang memajzumkan, yang dimajzumkan oleh lam hanya fi'il sahaja. Kum ni dia isim. Dia tak ada kaitan dengan mudhari' saja yang dimajzumkan di sini. Mak soalan jangan tak nampak ni ataupun semua tak nampak. Ustaz. Jadi susah. Ayat Ustaz dah nampak. Tak ada ni. Screen hilang. Nampak tak? Belum. Skrin nampak? Dah hazam. Screen Ustaz pun dah hazam. Ustaz screen pun dah hazam. Skrin saja. Skrip pun hazam. Okey, saya cuba. Macam
makcik-makcik ni. Skrip dah semua. Dah lah tak berpinau-pinau.